Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, macam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min hazain rahmatika ya rahman. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar pula. Kita tak adalah tajuk yang kali ni tak adalah cikgu nak awak betul-betul dapat, betul-betul faham. Tapi masa 2016, 2017, 2018, masa cikgu ajar tajuk yang cikgu akan ajar awak ni, tajuk-tajuk ni cikgu ajar masa 3 tahun tu memang cikgu ajar betul-betul lah. Tapi bila cikgu dah tengok tiap-tiap tahun UPSR, soalan ni tak pernah keluar pun dalam UPSR. Jadi cikgu pun berbincang dengan cikgu-cikgu lain apa semua, kami beranggapan tajuk ni perlu dibelajar, tapi dia tak keluar dalam soalan peperiksaan. Tapi tak tahulah di sekolah menengah nanti. Tajuknya melibatkan masa zon dunia. Contohnya, kalau sekarang dekat Malaysia pukul, berapa kita sekarang? Pukul 9 kan? Lebih kurang pukul 9 kita pukul 9, kat Jepun sekarang kalau Osaka sekarang dia dah pukul 10 pagi juga. Kita 9 pagi, dekat sana pukul 10 pagi. Cikgu, kenapa kat sana pukul 10 pagi, kat sini 9 pagi? Kenapa waktu dia tak sama? Tu awak kena tahu. Okey Kalau kat sini 9 pagi, kat sini 9 pagi, dekat Osaka Jepun sekarang ni dia pukul 10 pagi. Dia maksudnya dia lambat sejam ke dia cepat sejam daripada kita? Cepat 1 jam. Ya, dia cepat 1 jam. Kalau kita pukul 9, sana dah pukul 10. Sekarang ni, kalau kat Osaka ni, kat Jepun sekarang ni, saudara sebelah isteri cikgu ada duduk kat sana. Dia tahun 3. Kadang-kadang dia ada masuk kelas cikgu dulu-dulu, dia ada masuk lah sebelum dia masuk sekolah Jepun tu. Dia masuk. Bila cikgu hantar link pukul 8 pagi, dekat sana cikgu tanya kau apa pukul 9. Betul-betul cepat sejam. Betul-betul cepat sejam sana. Kenapa boleh berlaku macam itu cikgu? Itulah yang kita nak belajar hari ni. Macam mana benda tu boleh berlaku? Jadi kita nak tahulah kenapa boleh berlaku macam tu. Contohnya macam inilah kawan kita kata ni, tengok dekat buku dekat buku teks awak buku teks ataupun dekat handphone. Baik. Cikgu terangkan dulu Cikgu kena terangkan dulu. Baik. Waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam daripada waktu di London. Maksudnya Kuala Lumpur mendahului 8 jam di London. Tetapi kalau waktu di Osaka pula, Osaka tu yang mendahului 1 jam waktu di Kuala Lumpur. Jadi kalau Osaka pukul 10, dekat Malaysia pukul berapa? Osaka Jepun pukul 10, dekat Kuala Lumpur pukul berapa? 9. Respon pukul 9. Maksudnya macam itulah. Osaka yang mendahului, yang lebih cepat daripada Kuala Lumpur Malaysia. Kalau kat Osaka pukul 7 petang, 7 maghrib tu, 7 malam. Kat Malaysia pukul berapa? 6. Pukul 6 petang. Kalau dekat Malaysia pukul 4 petang, dekat Osaka pukul berapa? 5. 5 petang. Macam gitu. Maksudnya sana mendahului kita. Okey? Kalau cuba kita baca yang ke atas tu, waktu di Kuala Lumpur mendahului 8 jam daripada di London. Maksudnya awal Malaysia ni lebih awal 8 jam. Contohnya kalau kat Malaysia sekarang pukul 7 malam, dekat London pukul berapa? Kalau kat Malaysia sekarang pukul 7 malam, dekat London dah malam ke belum? Malaysia mendahului lebih depan 8 jam daripada London. Kalau Malaysia sekarang dah pukul 7 malam, dah gelap dah, dekat London macam mana? Kita tolak 8 jam. 7. Pukul 7 tolak 8 jam, pukul berapa? Okey, minggu lepas cikgu ada ajar. Kalau 8 jam, berapa kali kalau kita nak kira 8 jam, berapa jari kita kena guna? Kalau kita kena guna jari, 8 jam tu kena kira sampai berapa jari? 9. Respon. 9 jari. Okey, respon. Cikgu ajar mic ni, cikgu tak suka kalau murid tak respon. Onkan mic je terus, tak payah nak on off, tak ada yang gangguan pun. Okey, onkan je mic, tak payah awak nak kejap on kejap. Sebab ni 3 orang tak ramai, so dia tak ada gangguan. Cikgu lebih suka interaksi Cikgu lebih suka kalau murid cikgu cakap dia ada respon Jadi ilmu tu dia tak sangkut-sangkut, dia terus saja. Okey, baik. So kalau kat Malaysia pukul 7 malam mendahului, maksudnya lebih cepat. Jadi kat London dia belum pukul 7 malam, dia ke belakang. Jadi kita undur secara ke belakang. Okey, jom kita tengok. Pukul 7 Pukul 7 malam, undur ke belakang 1 jam. Pukul apa?
6, 6. Undur lagi 1 jam. 5, 5, 5. Undur lagi 1 jam. 4, 4 petang. Undur lagi 1 jam. 3 petang, 3 petang. Undur lagi 1 jam. 2 petang, petang, 2 petang. Undur lagi 1 jam. 1, petang 1 petang. Undur lagi 1 jam. 12 3 pagi, 12 tengah hari. Dah berapa jari awak keluar sekarang? Awak keluarkan jari ke tak tadi masa kira? Tak. 2 kali Okey, berapa jari sekarang Ajaudin? 8, Dah 8 jari. Dah 8 jari sama tak dengan 8 jam? tak, Adakah 8 jari 8 jam? Jadi lagi berapa jari kita nak keluar? 1, 1, Lagi 1 jari. Okey. So tadi pukul berapa? 12 tengah hari betul? Okey, 12 tengah hari. Undur lagi 1 jam. 11 pagi, 11 pagi. Sekarang 11 pagi kan? Jari awak dah berapa keluar tu? 9, 9, 9 jari bersama dengan 8 jam. Bermaksud awak telah undurkan waktu 7 malam tadi kepada 8 jam. Sekarang pukul berapa? Bila undur 8 jam? 11 pagi, 11 pagi. Bermaksud kalau sekarang ini dekat Malaysia pukul 7 malam, dekat London baru pukul 11 pagi. Faham atau tidak? faham. Itu yang kita nak belajar hari ni. Cikgu, kenapa boleh berlaku macam gini? Kenapa boleh ada beza masa? Awak tahu tak kenapa berlakunya beza masa ni? Tahu tak kenapa? Awak tahu tak? Tahu sebab bumi kita berputar. Bagus. Sebab bumi kita berputar. Murid-murid, okey, cikgu lukiskan. Bila belajar tajuk ni, ramai murid-murid akan tanya, cikgu, kenapa boleh berlaku macam gitu, cikgu? Kenapa boleh lain-lain? Bumi kita berputar. Okey. Cikgu, waktu ni siapa yang cipta? Waktu ni jangan tanyalah siapa yang cipta. Semuanya urusan Allah. Okey, termasuklah bumi berputar. Okey. Baik. Ini bumi. Naklah kita guna warna bumi warna apa? Hijau biru lah. Mana hijau biru cari. Ni tengok ni hijau biru macam inilah. Susahlah. Guna je lah apa ada. Okey. Bumi Okey, bumi. Okey, bumi berputar pada paksinya. Okey. Okey. Katalah paksi macam gitu. Cikgu, kenapa paksi sengit, cikgu? Awak tengok dekat globe pun kadang-kadang dia apa? Dia lukiskan paksi tu pun macam gitu. Maksudnya memang ada satu paksi tengah lah. Lah tak naklah cikgu pening anak murid cikgu, biarlah cikgu lukis tegak-tegak lah. Okey, nah, cikgu lukis tegak-tegak. Okey, macam gitu. Okey, bagi dua lah Okey, baik. Ini paksi bumi. Okey, ini paksi. Okey. Paksi Okey, baik Okey, paksi. Bumi berputar. Okey, bumi berputar. Bumi berputar ikut arah apa? Okey, macam gitulah Tak apalah. Maksudnya bumi sedang berputar lah Bumi ni berada di mana? Di dalam orbit dia. Tahu tak orbit? Tahu tak orbit dia? Laluan bumi. Tengah-tengah sekali apa tengah-tengah? Tengah-tengah sekali. Dalam kitaran planet, tengah-tengah sekali apa tengah-tengah? Lepas tu ada gelung. Ada gelung 1, ada gelung 2, ada gelung 3, ada gelung 4. Gelung ni kita panggil orbit lah Orbit Okey, bumi berada di orbit yang keberapa? Dalam sains, awak belajar. Bumi. Ketiga. Bumi berada di gelung yang ketiga ni, di orbit yang ketiga. Okey, dan bumi berputar pada paksi dia. Okey, bumi berputar pada paksi dia. Ada paksi dia sendiri. Okey, dia tak ada pusing sesuka hati. Jadi murid-murid, okey. Matahari kat tengah-tengah. Adakah matahari berputar? Adakah matahari bergerak? Tak. Yang berputar adalah bumi. Jadi bumi ni bergerak macam ni. Bergerak kan ikut berpusing lah Ini orbit dia Jadi bila dia berputar, bumi bergerak.
Okey. Contoh sekarang ni sebelah sini. Okey, kita fikir secara gambaran yang cikgu tunjuk ni. Okey, bila yang sebelah sini ngadap matahari, apa yang berlaku pada sebelah sini? Sebelah yang merah ni. Yang menghadap matahari jadi apa? Jadi Siang. terang, betul. Yang tak menghadap matahari akan jadi apa? Gelap. Gelap. Dekat sini adalah konsep asas terang dan gelap. Murid-murid, kalau dia terang, boleh tak kita kata dia pukul 8 pagi, 8 malam? Tak Dia boleh. tengah menghadap dia tengah menghadap matahari sekarang ni. Kita cakap kat dia, kat sana tengah menghadap matahari, sana pukul 8 malam, boleh tak? Logik akal tak? Tak. Dekat sana pukul 11 malam. Kenapa tak logik? Sebab dia tengah terang betul. Bila terang waktu apa? Siang. Waktu siang. Jadi yang sebelah gelap ni akan berlaku pada waktu malam. Jadi kita akan cakap kat sana sebelah gelap ni mestilah pukul 11 malam, 12 malam, 1 pagi, betul tak? Sebab dia tak menghadap matahari. Cikgu, macam mana boleh berlakunya sebelah matahari, sebelah ni menghadap matahari, sebelah sini gelap? Habis yang sebelah gelap ni macam mana pula nak terang? Dia kan berputar, betul tak? Dia akan putar, betul? Bumi kan sambil bergerak ikut orbit dia, bumi kan berputar, betul? Berputar, betul tak? Sambil dia bergerak mengikut orbit, bumi ni berputar pada paksinya. Jadi, yang gelap akan jadi terang, yang terang akan jadi gelap. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Yang siang akan jadi malam, yang malam akan jadi siang. Itu adalah contoh ataupun penyataan asas. Kenapa waktu boleh berbeza? Waktu masa tu boleh berbeza. Apa asas dia tadi? Pergerakan bumi pada paksinya, menghadap matahari. Ikutlah pada waktu macam mana dia berpusing tu. Okey, kalau dia terang dia siang, kalau dia gelap dia malam. Kemudian dia akan pusing balik. Dekat situ asas dia. Jadi sebelum kita nak belajar benda ni lebih jauh, kita kena faham asas dia. Jangan dia kata, okey cikgu saya faham. Alah, kalau kat Malaysia pukul 9, dekat Jepun pukul 10. Kenapa? Sebab 1 jam. Siapa 1 jam tu apa? Jepun mendahului lebih cepat 1 jam. Dah, itu je kita faham. Kenapa boleh berlaku macam itu? Entah cikgu. Saya tahu 1 jam, Osaka awal sejam. Jadi kalau kat Malaysia pukul 9, kat sana pukul 10. Dah, itu yang penting itu saya faham. Cikgu jangan tanya lebih-lebih. Ada murid macam itu belajar. Ada murid belajar macam itu, cikgu pernah jumpa. Yang penting saya boleh jawab soalan. Cikgu tanyalah soalan lain. Okey, dekat Malaysia pukul 3 petang. Dekat Arab Saudi pukul berapa? Alah, cikgu saya tahu, boleh jawab. Saya dah hafal dah beza masa. Saya hafal beza masa je. Bukan susah no. Beza masa Arab Saudi dengan Malaysia 4 jam. Kalau kat Malaysia pukul 1, Malaysia lebih cepat 4 jam. Dekat sana tak boleh pukul 1. Dia mesti lagi kurang sebab Malaysia lagi cepat. Pukul 1 undur 4 jam. 1, 12 tengah hari, 11, 10, 9. Dekat sana pukul 9 pagi cikgu, dia undur 4 jam. Kat sana belum lambat 4 jam. Kenapa macam itu? Entah, saya hafal aja 4 jam. Kita tak nak macam gitu. Jadi kita tahu kenapa berlakunya perbezaan masa itu. Itulah Raja kata tadi. Berlaku kerana bumi berputar pada paksinya dan ada terang, ada gelap. Cikgu terangkan tadi kat situlah. Okey, secara asasnya lah. Kalau nak lebih mendalam nanti, awak belajar pandai-pandai, awak ambil kos yang berkenaan dekat universiti, awak belajarlah lebih lanjut. Okey. Tapi apa pengetahuan am dia ni? Pengiraan masa bermula pada garisan sifar darjah. Nampak tak tu? Iaitu dipanggil sebagai garisan Greenwich di England, United Kingdom. Cikgu kenapa guna garisan Greenwich kat England? Kenapa tak guna garisan kat Malaysia? Ini biasalah sebenarnya. Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Jelas boleh Boleh. Okey. Bermaksud kalau kita nak tahu masa sesebuah negara dengan masa negara kita Malaysia, apa yang pentingnya? Kita kena tahu beza masa. Beza masa apa? Beza masa antara Malaysia dengan negara tersebut lah.
Jadi bila kita tahu beza masa tu, kita fahamlah bagaimana kita nak cari. Okey, masa kat sana ataupun masa dekat Malaysia. Okey, kita tengok contoh-contohnya. London. London, United Kingdom. Okey. Dekat London sekarang pukul 12 tengah hari. Okey, 4 Jun. Tarikh yang sama. Okey. Dekat Malaysia sekarang ni kalau waktu yang sama, hari yang sama, dekat Malaysia dah pukul 8 malam. 8 malam. Tetapi kalau dekat Osaka, Jepun, sekarang pukul 9 malam. Tarikh yang sama, 4 Jun. Cikgu, kenapa ada tarikh juga tu cikgu? Tarikh itu yang selalu murid terperangkap. Murid anu masa je, tapi murid tidak fokus kepada tarikh. Awak ingat tak minggu lepas sebut kelas yang terakhir kita belajar? Kalau dia dah terlepas pukul 12.30 malam, 12 AM tu, apa yang akan berlaku? Cikgu ada tunjukkan dalam pengiraan masa, garis masa tu. Apa yang berlaku pada 12.30 malam, setiap 12.30 malam? Ingat lagi tak? Pertukaran tarikh. Betul. Terima kasih. Masih ingat Aljaudin. Betul tak? Setiap malam pukul 12 AM, tarikh akan bertukar. Yang itu kita kena alert, kena peka, kena mahir. Okey, jangan sibuk dengan masa tapi tarikh tak fokus. Okey, baik. Okey, kita ambil satu contoh ni. Kita ambil satu contoh. Okey, kita belajar ni sikit je. Cikgu tak nak pergi mendalam sangat, jauh-jauh sangat. Yang penting asasnya murid cikgu yang ada ni, 3 orang ni faham. Okey, baik, kita belajar, kita fahamkan lagi tajuk tempoh masa antara masa dunia ni dengan soalan. Tadi cikgu dah terangkan sikit kan? Awak pun dah faham konsep dia macam mana boleh berlaku. Sekarang kita cuba nak fahamkan lagi dengan menggunakan soalan. Kadang-kadang belajar matematik ni, bukan kadang-kadang, memang banyak. Itulah pengalaman Cikgu Suhaimi masa Cikgu Suhaimi sekolah menengah, SPM dengan ambil AdMat dengan matematik. Ada sesetengah kemahiran matematik, kita belajar, kita fahamkan dengan cara menjawab soalan. Okey? Jadi kita nak mahirkan, kita nak fahamkan kemahiran tu, nak cekapkan lagi, kena tengok pada soalan terus. Tak perlu lama-lama dengar penerangan. Ingat tu, itu tips matematik. Bila awak dah dengar sikit daripada cikgu, awak cari buku-buku banyak-banyak, awak buat. Itu yang Cikgu Suhaimi buat. Okey? Jadi itulah cikgu matematik dapat A, AdMat pun dapat A. Itu je cara Cikgu Suhaimi buat. Okey? Terus terang, Cikgu Suhaimi bukan murid pandai, tapi masa tu nak dapatkan A, latihan yang banyak. Kita tak ada UPSR tahun ni kan, awak tahun depan dah masuk sekolah menengah. Itulah nasihat dan tips dari Cikgu Suhaimi. Okey, ingatlah. Banyakkan latihan. Paksa diri. Cikgu Suhaimi paksa diri. Walaupun malas masa tu, memang malas sangat-sangat. Tapi Cikgu Suhaimi paksakan diri juga. Ingatlah walaupun awak berada dekat mana, paksa diri. Okey. Okey. Baik, kita tengok soalan ni. Berpandukan contoh di A, pukul berapakah di Malaysia? Okey, dia tanya kita pukul berapa di Malaysia. Dia tanya apa? Pukul di Malaysia. Cikgu, dia suruh pukul Malaysia ke? Tak, dia tak suruh pukul Malaysia. Okey, dia tanya pukul di Malaysia. Cikgu tulis macam gitu. Okey, maksudnya awak faham. Siapa yang join kelas Cikgu Suhaimi ni, live bersama ni, ataupun yang akan tengok rakaman ni, faham lah. Tapi kalau orang tengok gambar ni je, cikgu screenshot gambar ni, hantar pada dia. Pukul di Malaysia. Siapa nak pukul Malaysia? Dia akan jadi macam itu. Tapi kalau dia join live, ataupun murid-murid Cikgu Suhaimi yang tak masuk live ni, dia tengok rakaman ni, dia faham lah sebab dengar penerangan daripada suara Cikgu Suhaimi ni. Okey, pukul di Malaysia. Maksudnya soalan tanya, pukul kat Malaysia pukul berapa? Jika London, okey, pukul 3 petang. Tadi kita dah baca tadi soalan tadi. Beza masa berapa tadi? Kalau Malaysia dengan London? Berapa beza masa dia tadi? Hello? Berapa beza masa dia? 8 jam. 8 jam. Okey, dia bagi sekarang dia tanya dekat Malaysia. Waktu yang diberi, waktu dekat London. Waktu yang dekat London, betul? Okey, sekarang kita nak ke depan ke kita nak mengundur? Kalau kita nak cari waktu dekat Malaysia.
Kita nak makin jam tu nak kira ke depan, nak 8 jam ke depan atau 8 jam ke belakang? Kita nak mengundur 8 jam. Cuba respon. Apa dia? 8 jam ke depan. Ya, 8 jam ke depan. Bagus Rajauddin, tahniah. Maksudnya Rajauddin faham. 8 jam ke depan. Bila ke depan? Bila masuk itu kat situ soalan ni. Kalau sebelum ni, kemahiran sebelum ni, tempoh masa mengulik masa, kita cari masa mula ataupun masa akhir. Jadi kita tahu mana nak letak. Tapi kalau yang macam gini, kini kita kena berfikir. Oh, London sekarang pukul 3. Dia nak waktu kat Malaysia. Bermaksud 3 ni kena bergerak ke depan. Jadi saya kena letakkan, okey, saya kena letakkan pukul 3 tu di sebelah sini. 3 petang. Kenapa saya letak sebelah sini? Sebab saya nak ke depan. Saya nak ke depan, cikgu. Kenapa saya perlu ke depan? Sebab 8 jam tu beza masa. Pukul di Malaysia, Malaysia mendahului. Perkataan ni kena faham. Malaysia mendahului. Malaysia mendahului. Okey, Malaysia mendahului. Ini yang kita kena faham. Jadi kat sinilah pukul Malaysia. Pukul berapa? Jom kita cari. Okey, pukul 3. Cikgu, saya nak buat 2 jam boleh tak? Saya nak buat sejam boleh, cikgu? Boleh. 3 tambah sejam. 4 petang. 3 tambah sejam. 5 petang. Cikgu, saya nak buat 2 jam pula, cikgu. Boleh buat 2 jam. 5, 6, 7. Jadi pukul 7 petang. Okey, 1, 2, 3, 4. Cikgu, saya nak buat sejam balik boleh tak? Boleh, 1 jam. Okey, 1 jam. Pukul apa sekarang? 8 malam. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah 5 jam betul? Cikgu, saya nak buat 1 jam lagi. Boleh buat 1 jam. 1 jam, jadi sekarang pukul 9 malam. 9 PM. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Cikgu, lagi berapa jam? Lagi 2 jam. Kat sini saya buat 2 jam. 9 tambah 2 jam, pukul 11 malam. Dah dapat jawapan. Bermaksud apa dia? Ini sejam. Okey, murid-murid. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Jadi betul lah jumlah kita dah buat yang lompat-lompat ni 8 jam. Kita dah buat 8 jam. Okey, kenapa buat 8 jam? Sebab beza masa 8 jam. Cikgu, kenapa makin ke depan? Sebab Malaysia mendahului. Malaysia lagi cepat jumpa matahari. Awak pernah dengar tak? Awak pernah dengar tak dia kata macam mana? Okey, awak pernah dengar tak orang kata matahari terbit sebelah timur? Matahari terbit sebelah Jepun, negara Jepun. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak macam itu? Pernah. Pernah kan? Itu antara pengetahuan umum yang kita pernah dengar daripada orang-orang cakap kan. Matahari terbit sebelah mana? Terbit sebelah timur. Timur tu mana? Jepun, belah Jepun. Sebab itu sebenarnya bukan matahari yang terbit. Okey, bukan matahari yang keluar. Bumi berputar. Bila bumi berputar, matahari itu akan keluar, bumi kawasan yang terima cahaya matahari dulu tu sebelah Jepun. Sebab itu sebelah Jepun, sebelah timur ni masanya lebih awal daripada kita. Kerana apa dia lebih awal? Matahari jumpa dia dulu. Bila matahari jumpa dia dulu, matahari akan meninggalkan mereka dahulu. Sebelum matahari tu sampai ke Malaysia. Bila sampai ke Malaysia, Malaysia baru nak petang. Dekat sana dah nak maghrib. Macam itulah maksudnya. Sebab apa? Matahari tu menjauhi. Makin menjauh daripada negara-negara sana. Jepun apa semua tu dia makin jauh. Sebab matahari dah bergerak ke Malaysia dan seterusnya. Ke Arab Saudi. Dan naik ke Afrika, naik ke United Kingdom dan sebagainya. Akan kemudian putar balik. Bumi berputar balik. Jumpa balik matahari tu dekat sebelah sana. Itulah sebab dia. Kenapa sebelah sana mendahului. Sama juga Malaysia. Kenapa Malaysia mendahului daripada London? Sebab kalau kita tengok peta dunia. Okey, kita tengok peta dunia. Matahari akan keluar daripada Jepun. Selepas Jepun dia akan jumpa Vietnam dan sebagainya, Thailand, Malaysia, Indonesia, India. Okey, kalau kita tengok matahari. Sebab tu pentingnya kita tahu kedudukan negara. Okey, kedudukan negara-negara besar ni dekat dalam peta dunia. Macam mana bila peta dunia tu dihamparkan, kita tengok kat mana negara kita. Jadi macam mana matahari tu bergerak. So dia jumpa siapa dulu dan meninggalkan siapa dulu, kemudian dia akan jumpa siapa. Itu penting itu pengetahuan am. Jadi cikgu nak murid-murid tengok peta dunia nanti.
Dalam buku teks ni ada rasanya. Okey, so inilah sedikit cerita tentang tempoh masa mengikut masa dunia. Boleh dapat tak ilmu ni? Boleh dapat? Boleh dapat Ini serba sedikit cikgu kongsikan kepada murid-murid. Okey. Yang penting asasnya murid faham. Sama tak dia ni dengan tempoh masa antara unit masa? Cikgu nak tanya. Dia sama tak? Sama. Sama yang dekat mana dia sama? Apa yang sama tu? Okey, kalau tanya Cikgu Suhaimi, secara asas dia, secara konsep dia, dia menggunakan tempoh masa untuk mencari masa. Itu yang sama. Tapi daripada keseluruhan dia adalah berbeza. Okey, dia berbeza. Kalau yang sebelum ni kita belajar, pukul 8 mula. Rajauddin berjoging selama 2 jam. Pukul 8 dia start lari. Pukul berapa dia habis? 2 jam, pukul 10. Itu yang kita belajar sebelum ni. Tapi yang hari ini, kita nak mencari masa di antara dua tempat. Dua tempat ataupun dua negara yang beza. Kalau kat Malaysia pukul 8. Dekat Osaka, Jepun pukul berapa? Pukul 9. Kenapa? Ada perubahan masa 1 jam. Kenapa perubahan 1 jam? Sebab di Osaka lebih cepat mendahului Malaysia. Kerana apa? Matahari lebih cepat jumpa kat sana. Kemudian baru jumpa kat Malaysia. Itu maksud dia. Boleh itu asas konsep keseluruhan untuk tajuk yang kita belajar hari ni. So, cikgu harap murid dapatlah. Okey, cikgu tak nak pergi terlalu lama. Inilah. Ni. Jadi, cuba kita tengok ni. Kita tengok peta dunia. Tengok pada skrin awak ni. Nampak tak Jepun tu? Nampak tak Jepun? Nampak tak Jepun tu? Jadi bila bumi berputar, matahari akan jumpa Jepun dulu ni. Matahari akan menerangi Jepun dahulu. Kemudian bergerak, okey. China, Filipina. Okey. Itulah. Okey. So, jom kita tengok ni negara-negara. Okey, Jepun, Mongolia, China. China besar negara dia Sebab tu China bila suka Olimpik ni dengan Rusia ni, dia dapat melahirkan banyak atlet. Cuba tengok Rusia tu betapa besarnya Rusia Sangat-sangat besar Sebab tu antara negara-negara yang kuat Rusia ni sebab besar sangat negara dia. Betul besar negara dia Kalau cikgu tengok Nat Geo, cikgu suka tengok negara Kongo, Sungai Kongo. Sungai dia bahaya ikan ada ikan harimau Gigi dia macam duri pokok, tajam-tajam gigi dia. Okey, itulah peta-peta dunia kita tengok Ecuador, Venezuela, Brazil, Bolivia, Chile. Okey, baik. So, itulah. Okey, itulah sedikit yang kita belajar tentang ilmu tempoh masa mengikut masa dunia. Melibatkan dua tempat buah negara. So, cikgu murid-murid harap murid-murid dapatlah. So, latihan yang untuk tajuk tu tak perlulah. Cikgu tak bagi perlu latihan. Okey, tapi tempoh masa unit masa yang minggu sebelum kelas sebelum ni, cikgu harap murid-murid dapat, khususnya Rajauddin dapat buat. Nanti cikgu akan kutip masa, cuba kutip buku, cikgu akan semak. Okey, baik. Kita nak belajar tajuk baru Boleh kita masuk tajuk baru? Dah 9.30 ni, ada setengah jam lagi, cikgu nak masuk tajuk baru. Okey. Okey, murid-murid kalau buku teks tu, tengok muka surat 111 111 sampai muka surat 116. Okey. Itu adalah latihan-latihan kumpulan bab dari bab 1, tajuk 1 hingga tajuk 6. Murid-murid cikgu kita kongsikan kepada murid-murid 2016, 2017, 2018, 2019 agak slow sikit. Okey, 3 tahun, 16, 17, 18. Masa cikgu Semi mengajar UPSR tahun 6 Latihan muka surat 111 sampai 116 ni, cikgu Semi akan buat bersama murid-murid cikgu Semi. Okey, kenapa buat sama-sama?
Sebab dalam soalan yang daripada 111 hingga 116 ni, okey, kami buat, cikgu suruh murid buat dulu. Okey. Mana yang tak boleh buat baru tinggal. Okey, tak semua murid tinggal. Okey, murid akan cuba kelas cikgu Semi. Masa tu 6 utarid. Kemudian 6 utarid ditukar nama menjadi 6 inovatif. Okey, 6 inovatif. Okey. Cikgu nak kongsikan pengalaman tu kepada murid-murid. Soalan ni kami buat semua. Habis cikgu, sekarang cikgu nak suruh kami buat ke? Tak. Dalam keadaan gunakan Google Meet macam gini, cikgu Semi tak akan buat lah. Okey. Dia kena berhadapan. Okey. Adalah lebih baik. Okey. Sebab bimbingan secara berhadapan tu lebih baik. Okey. Kita pun tak ada IPSR. Tapi cikgu, saya nak buat lah cikgu soalan-soalan ni. Boleh. Rajauddin kalau Rajauddin nak buat, Aisyah nak buat, cikgu Wasim boleh buat dekat buku lain, kat kertas-kertas kosong, cuba buat, tengok soalan ni. Okey, kalau tak ada yang tak boleh buat, snap gambar kat cikgu ataupun voice note macam Rajauddin. Cikgu, soalan ni macam mana pemikiran dia? Kita bukan saja nak dapat selesai soalan. Sebelum kita selesaikan soalan tu, kita nak latih diri kita bagaimana soalan ni berfikir. Maksudnya apa tu? Pemikiran soalan ni, berfikir macam mana? Kita nak fikir soalan ni macam mana untuk diselesaikan. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, bila kita berlatih pemikiran soalan, kita dapat tangkap, kita akan seronok menjawab matematik. Okey. Baik, soalan 111 sampai 116 ni sangat-sangat berkualiti soalan dia. Okey, standard IPSR. Okey. Itulah. Okey, baik, kita masuk tajuk baru iaitu melibatkan panjang, jisim dan isi padu. Cikgu, tajuk ni tiga-tiga sekaligus ke? Tak, kita akan belajar tajuk panjang dahulu. Okey, jom kita tengok. Dalam tajuk panjang, tahun 6, belajar tentang apa? Jom kita tengok. Kita tengok sikit pukul 10, nanti cikgu ada kelas tahun 4 pula. Okey. Nanti hari Selasa kita sambung lagi tajuk bab yang ke-6 ni. Okey. Bab 7 ni sebenarnya. Okey, bab 7. Bab ke-6 pula. Bab ke-7. Okey, panjang jisim isi padu dan jari. Jom kita tengok apa dalam dia. Okey. Dalam ukuran panjang yang pertama, panduan BMI. Pernah dengar tak BMI? Awak kira BMI ni masa bila? Masa awak kena buat apa kat sekolah? Aktiviti apa? Sebelum buat aktiviti tu awak kena kira BMI. Setiap tahun awak kena buat. Tapi tahun lepas, tahun 5 awak buat sekali je kalau sekolah Belemang, bulan 3 sekejap je. Lepas tu kita dah PKP. Masa tahun 4 kena buat rasanya jam 4. Aktiviti apa? Aktiviti Segak. Ingat lagi tak aktiviti segak? Ingat. Sebelum kita buat aktiviti segak kan cikgu awak ukur berat, ukur tinggi, betul? Betul tak? Kemudian awak kirakan, dapatkan BMI. Kalau bawah 14.8 BMI awak, bacaan tu lepas awak kira-kira dah kekurangan jisim badan. Kalau awak kira-kira awak punya BMI tu antara 14.8 hingga 21.6, unggul. Kalau 21.6 hingga 25.2, berlebihan berat. Kalau di atas lagi 25.2, jisim badan berlebihan. Maksudnya lagi tak sihat, bahayalah. Okey, contoh kita tengok Dixon ni, nama Dixon ni. Okey, jisim dia 38 kilogram. Tinggi dia 1.4 meter. Okey, cara mengira jisim indeks jisim badan BMI. Jisim badan per tu operasi bahagilah. Tinggi darab tinggi. Okey. Jadi jisim tu bahagikan dengan hasil tinggi darab tinggi. Contohnya macam mana ni? 38 atas per dengan 1.4 darab dengan 1.4. Bermaksud 1.4 dengan 1.4 tu kita kena darabkan dulu. Bila dah dapat jawapan 1.4 dan 1.4, baru kita bahagikan 38 dengan bahagian. Contoh Dixon ni dia dapat berapa? 19.39. So Dixon berada di mana? Jisim badan dia unggul. Sebab apa? 19.39 tu berada di antara 14.8 hingga 21.6. Nampak tak kat skrin awak tu? Nampak tak? Nampak. Itulah maksud BMI. Bila kita dah kira-kira, kita tengok dekat mana kita punya bacaan tu, kedudukannya di antara mana. Okey, ini BMI. Okey, cukup awak tahu fungsi dia dan cukup awak tahu macam mana nak kira dia. Macam mana nak kira BMI? Jisim berat badan seseorang bahagikan dengan tinggi darab tinggi, tapi tinggi tu mesti dalam bacaan meter. Dalam perpuluhan. Dan tinggi darab tinggi tu kena darab 2 kali. Okey, kena darabkan dulu. Okey, baik.
Okey, baik. Itu yang Cikgu Syamil nak kongsikan lah. Okey, baik murid-murid. Itu tadi berkaitan tajuk jisim lah. Okey. Oh, sorry cikgu. Allahu Akbar. Okey, untuk tahun 6 ni, panjang jisim dan isi padu cecair, murid-murid belajar secara gabungan ketiga-tiga tajuk ni. Kenapa? Sebab di tahun 6 kita dah tak belajar konsep lagi. Kita belajar penyelesaian masalah. Okey. Baik. Kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang pertama ni . Sebab itu di tahun 6 ni murid-murid mesti boleh menyelesaikan masalah. Apa itu menyelesaikan masalah? Soalan penyelesaian masalah lah. Soalan yang ada gambar raja, soalan yang ada ayat panjang-panjang ni. Jadi perlukan membaca, perlukan memahami soalan. Okey, tak apa. Cikgu bimbing dulu supaya murid-murid yakin diri untuk selesaikan secara sendiri. Bagaimana nak berfikir? Okey, macam biasa. Bila soalan-soalan panjang macam gini, kita gunakan teknik apps. Okey. Cikgu, sampai bila saya nak guna teknik apps? Teknik apps ni, kalau awak dah mahir, okey, sampai masa awak dah tak payah nak tulis-tulis lagi. Okey, apa yang diberi, okey, kita tulis A yang pertama, A. Cikgu tak tulis lagi lah A yang pertama tu apa, awak dah tahu. Okey. Kita tengok gambar raja ni dulu. Okey, R 1/1/2. Cikgu, 1/1/2 ni macam mana? Ni yang murid-murid kena mahir ni. 1/1/2, okey, 1 liter tambah dengan 1/2 liter. 1 liter tu apa? 1000 ml. Betul tak? Cikgu, 1/2 ni kalau bahasa lain dia apa? Setengah liter. Separuh liter. 1/2 tu kan separuh. Jadi kalau 1 liter sama dengan 1000, separuh liter sama dengan berapa ml? 500. 500. Jadi jumlahnya apa? 1500 ml. Ini murid-murid nak kena tahu ni. Sebab itu soalan penyelesaian masalah ni, kita gunakan teknik apps, kita tengok apa yang diberi, maklumat yang diberi. Cikgu, maklumat yang diberi 1/1/2 liter. Saya susah nak baca dalam 1/1/2. Saya tukarkan ke dalam bentuk nombor boleh? Boleh. Itu dah yang terbaik. Bila kita tukarkan dalam bentuk nombor, 1500 ml, kita lebih nampak. Kita lebih jalan. Oh, 1/1/2 ni 1500 ml. Macam mana boleh dapat 1500? 1 liter 1000 ml. Setengah liter? Kalau setengah liter daripada separuh daripada 1500 lah. Okey, habis yang S ni 450. 450 ml ni tak payah tanya lagi lah. Dah senang je. Kita dah tahu dah. Cikgu, 450 ml ni macam mana banyaknya macam mana? Okey, awak ambil air kotak. Air kotak yang biasa tu, yang panjang, yang kecil tu Air kotak yang kecil tu biasanya isi padu dia 250 ml. Ataupun botol air, yang kalau kat sekolah kita ajar Din, botol air kail tu. Kan? Yang kat bilik guru jual tu kan? Botol air yang kecil tu kan? Yang itu 500 ml. Itu banyak dia, penuh dia 500 ml. Jadi kalau 450, awak boleh bayang tak banyak macam mana? Kurang sedikit daripada benda tu, betul tak? Macam gitulah. Itu bayangan kita. Okey, sebab itu kita minum air, jangan kita minum je. Kita tengoklah botol tu. Oh, isi padu botol boleh isi 1 liter. Oh, kalau saya isi botol ni penuh, isi 1 liter tu banyaknya macam gini. Okey, kalau awak dengan adik-adik awak pun biasakan macam gitu. Jangan minum je betul. Cuba bercerita dengan adik awak. Adik minum adik pergi ambil isi air penuh. Nanti abang nak cerita. Padahal awak malas nak ambil air. Suruh adik awak pergi ambil air. Isi dalam botol. Bila dah dapat tu, adik, abang tak ada nak bagi duit, nak bagi upah. Tapi abang nak bagi ilmu. Apa ilmunya bang? Apa ilmunya kak? Cuba adik tengok botol ni. Adik isi penuh kan? Adik tahu tak macam mana nak baca isi padu Din? Botol yang adik pegang ni, bila kita isi air, dia boleh isi 500 ml. Jadi bila adik awak tengok, kalau botol air macam gini, nilainya, isi padunya 500 ml. Macam gitu. Itu salah satu cara. Jadi kita kena tahu, bukan je belajar 500 ml. 500 ml lah. 450 ml, 450 ml. Macam mana 450 ml? Tak tahu cikgu. Habislah. Jadi botol-botol yang ada sekeliling kita tu, kena tengok. Berapa isi padu dia. Kalau kita isi penuh tu, berapa boleh isi. Jadi kita tahu nilai dia. Kita tahu rupa bentuk dia. Macam mana 450 ml tu. Macam mana 250 ml tu. Okey, itu sangat penting. Okey, dah. Cikgu kalau cerita panjang benda tu, memang cikgu suka cerita panjang. Cikgu nak murid faham betul satu persatu. Tapi tak apa. Memang macam itu kalau tahun 6. Okey, baik. Jadi apa lagi maklumat? Okey, ni maklumat pertama, maklumat kedua. Okey, 1, 2. Okey, kita tengok pula dalam ayat ni. Puan Jim ingin menyediakan air gula. Okey, dia nak buat air gula. Okey.
dia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. Okey. Dia gunakan 180 gram gula ke R. R tadi apa? Airnya 1500 ml. Maksudnya apa ni? Dia nak buat air tadi. Okey, dia dah buat air tak kisahlah airnya warna biru-biru lah. Ini air. Dia dah isi air dalam bekas R tu 1500 ml. Dia nak bagi benda tu cantik, manis, elok. Nak bagi cun-cun manis dia mesti letakkan 180 gram gula. Bermaksudnya apa? Yang ini kita nak faham. Oh, maksudnya apa? 1000 ml air, gula yang sesuainya ialah 180. Macam gitu. Faham tak maksud cikgu? Macam mak kita buat air kan? Kita minta dengan mak kita, mak buat teh, mak kita pun buat teh. Buat teh dalam jug besar. Lepas tu kita tengok mak kita letak gula. 1, 2, 3, 4. Hari-hari mak kita letak 4 gula je. Kenapa mak letak 4? Pernah tak kita tanya mak kita? Kenapa mak tak letak lebih sikit mak? Kenapa hari-hari letak 4? Sebab mak kita hari-hari buat air, betul tak? Buat air dekat dapur untuk kita sarapan, betul? Jadi mak kita ni dah mahir dah. Jug air dekat rumah tu macam mana? Kalau jug macam gini, gulanya 4 sudu je. Kalau lebih manis, kalau kurang gula tak sedap. Ya. Jadi itulah ini soalan yang kita nak selesaikan ni. Soalan ni berkait dengan kehidupan seharian kita. Jadi Puan Jim ni dekat rumah dia jug dia ni 1500 ml air dia boleh isi. Dia isikan. Sebab apa dia buat 1500? Sebab tiap-tiap hari dia buat air mesti 1500 ml dia guna air. Dan dia dah tahu dah, gula yang sukatan gula ataupun bancuhan gula yang paling cantik, paling cun-cun 180 gram. Jangan lebih, jangan kurang. Kurang jadi tawar, lebih jadi manis, tak sedap. Pada Puan Jim lah, pada tekak dia lah. Itu maksud dia. Faham tak sekarang ni? Jelas tak? Jelas. Hello? Jelas Okey, baik. Cikgu bebel panjang-panjang kan murid tertidur pula. Kalau depan-depan cikgu nampak mata terlelap Okey. Baik. Jadi dia kata anggarkan ataupun kirakan berapa gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas es. Okey. Dalam bekas es supaya kepekatan air gulanya jadi sama. Maksudnya nak bagi kalau gelas ni kecil, airnya 450, berapa gulanya? Boleh tak kita letak 180 gram juga dekat 450 ni? Tak boleh. Boleh, cikgu tanya. Air kita 450 ml, kita nak letak gula 180 gram. Boleh ke tak? Sama dengan jug besar ni. Jug besar ni kita letak 180 gram gula. Dekat yang sini gelas kecil ni 450 ml kita letak 180 gram gula. Boleh ke tak? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab nanti manis. Pandai. Sebab nanti manis. Itulah maksud cikgu. Jadi sekarang kita nak bantu Puan Jim macam mana nak bagi air 450 ni jadi sedap. Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. So, maksudnya dah 450 ml air, berapa gram gula yang sesuai? Itu maksud dia. Boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh. Faham tak sampai situ? Boleh. Faham. Faham tak? Okey dah. Dah. Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Murid-murid, setiap tahun masa di PSR, Cikgu Saimi ada satu teknik yang Cikgu Saimi belajar daripada Cikgu Engku lah, Engku Rohani, Engku Ismail. Dia mentor kepada Cikgu Saimi lah. Masa Cikgu Saimi baru-baru mula kerja jadi cikgu, Cikgu Engku Rohani ni, Engku Ismail ni, okay, sekarang dia guru besar dekat SK kat Pontian. Cikgu tak ingat SK apa, lupa pula. Okey, dia duduk di Taman Impian Mas. Okey, dia orang Terengganu. Cikgu Engku ni dia tunjukkan kepada Cikgu Saimi teknik penyu ni. Sekarang cikgu nak selesaikan soalan ni gunakan teknik penyu. Okey, murid-murid tengok dekat sini. Tengok bentuk ni. Yang cikgu letakkan petak ni, nampak tak? 1500 ml air, gula yang sesuai 180 gram. Okey.
450 ml air, berapa gula yang sesuai? Boleh? Boleh tak? Faham tak? Dia punya konsep dia tu. 1500 ml air, nak bagi dia jadi air yang sedap, letakkan 180 gram gula. Puan Jim dah sukat hari-hari memangnya. Sekarang ni Puan Jim ada masalah. Gelas kecil dia 450 ml, tapi dia tak pernah test pula berapa gula yang sesuai. Sekarang kita nak bantu dia. Boleh tak kita bantu dia? Sedia tak kita nak bantu dia ni? Okey, sekarang kita nak bantu Puan Jim. Sedia? Ni tadi dia. 1500 ml air, 180 gram cun, 450 Puan Jim tak tahu. Kita bantu dia. Bantu dengan cara apa? Teknik penyu. Teknik apa? Teknik penyu. Teknik penyu. Cikgu, teknik penyu ni apa cikgu? Teknik penyu ni, baik 1500 air yang sesuai 100 gula yang sesuai 180 gram. Kalau air ada 450 ml, berapa gula yang sesuai? Yang belakang ini murid-murid kita panggil sebagai ekor penyu. Atas kita buatkan badan, depan kita buatkan kepala. Badan kita bahagi, kepala kita darab. Kepala kita darab. Ni cikgu panggil sebagai teknik penyu. Badan, mula-mula kita kena tengok tanda soal ni. Kalau tanda soal ni dekat belakang, kepalanya kat depan sini, yang merah ni. Kadang-kadang ada soalan penyu ni, ekornya dekat 450 ml ni. Kalau ekornya sebelah 450 ml, maka kepala merahnya di sebelah kanan. Tengok pada situasi soalan. Cikgu cakap awal-awal ni, mungkin soalan yang seterusnya nanti akan berlaku macam itu. Ekor ni tak semestinya sebelah kanan saja. Kadang-kadang ekor ni boleh berada dekat 450 ml ni. Jadi kedudukan ekor ni penting. Kalau ekor sebelah sini, ekor ni dekat sebelah sini, kepalanya dekat depan. Badan memang ke atas lah. Badan memang ke atas. Ingat tu konsep dia. Ekor, badan, kepala. Okey, ekor, badan, kepala. Badan operasi bahagi, kepala operasi darab. Okey, itu kena terima dulu. Jadi sekarang kita buatkan ayat matematiknya. 180 bahagi 1500 darab 450. Murid kirakan, murid akan dapat jawapan kan? Jawapan ini adalah gula tadi ni. Gula yang sesuai. Okey, gula yang sesuai. Ni cikgu nak perkenalkan pertama kali kepada murid-murid cikgu. Teknik penyu nama dia. Ekor, badan, kepala. Okey, baik Jelas So sekarang kita kira sama-sama. Boleh tak? Okey, apa jalan kira dia tadi? 180 bahagi 1500 darab 450. Jadi cikgu macam ini, macam mana nak selesaikan dulu? Kita selesaikan yang depan dulu. 180 bahagi tak cantik pula. Okey. Bahagi 1500. Okey, 1500. Okey. 100 cikgu kenapa yang 180 kecil duduk dalam, 1500 duduk luar? Itu bukan persoalannya. Bila ayat matematik bahagi, nombor yang kita sebut dulu mesti duduk dalam rumah. Habis cikgu macam mana kita nak bahagi ni cikgu? So macam mana nak bahagi? Kita bahagilah macam biasa. Mula-mula letak apa dulu? Dalam sifar 1500 tak ada 180. Jadi kita letak apa? Letak sifar. Bila kita letak sifar, jadi sifar lah. Kita tolakkan. Sifar 8 1. Betul tak? Betul tak macam ni? Dalam 1500 ada tak 180? Tak ada kan? Jadi kita ambil sifar. Bila kita ada baki. Murid-murid, bila ada baki macam ini, kita boleh letakkan sifar. Automatik kena letak titik perpuluhan. Masih ingat lagi tak kemahiran ni? Masih ingat lagi tak kemahiran ni? Ingat kan? Tahu kan? Jadi 1500. Sekarang kita dah boleh ambil nombor 1. 1500 darab 1 dapat 1500. Kita tolakkan sekarang. Sifar. Okey. Sifar. 8 tolak 3. 8 tolak 5. 3. 3. Jadi kita letakkan sifar lagi. Sekarang kita dapat berapa?
3,000. Cikgu letak sifar lagi. Nak kena letak titik perpuluhan lagi ke tak? Tak perlu. Tak payah. Titik perpuluhan tadi yang mula-mula tadi sekali je isi. Okey? Sekarang 3,000. Sifar 1,500 ada tak 3,000? Sifar 1,500 ada tak 3,000? Ada. Darab berapa Rajaudin? 2. Ya, bagus Rajaudin. 1,500 darab 2 dapat 3,000. Jadi kita tolakkan. Ada baki lagi tak Rajaudin? Ada baki lagi tak? Tak ada. Dah tak ada. Jadi dah selesai. Sifar perpuluhan 12. Ni dah habis lah ni. Maksudnya yang ini dah habis. Okey dah jadi yang ni dah habis. So sifar perpuluhan 12 darab dengan 450. Kita darabkan terus. Cikgu, saya nak terbalikkan lah cikgu boleh tak? Boleh? 450 darab sifar perpuluhan 12. Okey, sekarang cikgu nak anak-anak murid cikgu 3 orang ni tolong darabkan sekarang. 450 darab sifar perpuluhan 12 dapat berapa? Okey, cuba darabkan sekarang. Rajaudin, Aisyah, Rasim, cuba darabkan bentuk lazim. 450 darab sifar perpuluhan 12 dapat berapa? Tolong. Boleh tak? Cuba darabkan. Cikgu, saya dah siap. Okey, Rajaudin dah siap. Okey, yang lain 2 orang kita tunggu kejap. Cikgu, saya dah siap. Okey. Okey, Wasim macam mana Wasim? Dah kira belum Wasim? Dah. Okey, Wasim dapat berapa Wasim? Cikgu nak tanya Wasim dulu. Berapa jawapan Wasim? Entahlah. Wasim kira ke tak Wasim? Sebenarnya Wasim kira ke tak Wasim? Wasim boleh kira tak Wasim? 450 darab sifar plus 12 Wasim. Wasim boleh kira ke tak sebenarnya? Boleh. 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 Berapa jawapan Wasim? Entah. Wasim. Wasim? Jadi Wasim, walaupun kita sedang PDPR Wasim cikgu cakap terus terang dengan Wasim tapi Wasim masih okey, alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya Wasim masuk kelas cikgu Bila Wasim tak ada kelas, Wasim masuk kelas cikgu, syukur. Sekurang-kurangnya Wasim mendengar, okeylah dapat mendengar Ada murid dah tak kisah buku teks. Cikgu cakap terus terang cik pengalaman. Bukan PKP yang 3.0, masa PKP 2.0 Masa yang PKPP tu, cikgu jumpa murid masa tu. Ada murid dah tak kisah buku teks kelas pun dah tak kisah. Bermaksud dia dah tak kisah pasal belajar dah. Okey? Dia dah tak kisah langsung dah. Cikgu dia jumpa memang realiti Cikgu kongsikan sikit pada anak murid cikgu Jadi benda ni yang kita takut kita risau anak-anak murid kita dah tak kisah pasal belajar. Ada ke cikgu? Ada. Cikgu dah jumpa dah. Tapi sekolah menengah dia dah tak kisah langsung dah. Buku dalam beg pun dia kata, daripada cuti start PKP saya tak nak buka buku beg tu, dah tak tahu jadi apa. Allah. Jadi benda ni yang kita takut Tapi Wasim, kalau macam Wasim ni, Wasim dah masuk, dah dengar, dah bagus dah. Tapi rugi. Kerana apa Wasim? 450 darab sifar 0.12 ni, ini adalah kemahiran kemahiran darab nombor darjah 4 Wasim. Ni masa darjah 4 je awak dah kena kuasai. Tapi kalau 450 darab sifar 0.12, Rajaudin, Aisyah kalau 450 darab sifar 0.12 ni awak tak boleh kira ataupun awak mengambil masa sampai 2-3 minit, awak gagal untuk masuk sekolah menengah. Cikgu cakap terus terang
supaya ini jadi motivasi kepada awak. Okey, walaupun murid kita berempat sekarang ni, kalau 450 darab sifar plus 1 2 ni awak kira mengambil masa sampai 2 3 minit ataupun tak boleh kira, awak tak boleh masuk sekolah menengah. Okey, kerana apa? Kalau awak masuk sekolah menengah, awak dengar matematik tu sia-sia je. Awak akan tertinggal, hari-hari belajar akan tertinggal. Okey, akan jadi rugi pada kita pun jadi malas nanti. So, nasihat cikgu, okey, awak tiga-tiga orang ni dah bagus lah. Dengar, tapi Macam Wasim kena mantapkan lagi. Okey, supaya masuk sekolah menengah nanti tak rugi. Sekolah menengah nanti nombornya lagi perit, lagi tajam, lagi pedih nombor-nombor dia. Cikgu Semi dah rasa tambah-tambah admat tu. Allah hai. Macam nak tercabut kepala lah dengan soalan dia. Okey, tak apalah. So dapat berapa dah Jawdin? Aisyah? Itu nasihat, sekadar nasihat sekadar nasihat daripada cikgu. Itulah pengalaman yang cikgu boleh kongsikan. Okey, dapat berapa jawapan dia? 54. 54 sifar ataupun sama dengan 54 lah Jadi 54 ni apa? 54 gram gula lah. Jadi maksudnya berapa gram gula Puan Jim nak gunakan untuk air 450 tadi? 54 gram. 54 gram. Kita selesaikan dengan teknik apa tadi? Teknik penyu. Betul tak? Jadi ini pengenalan awak, pengenalan pertama awak tentang teknik penyu. Tak dapat, tak apa. Kalau dapat sikit-sikit, alhamdulillah. Jangan risau. Okey, jangan risau, jangan menangis. Nanti petang bila video ni dah siap proses, cikgu akan bagi link rakaman. Cuba tengok balik sebelum hari Selasa. Cuba tengok balik. Okey? Cuba tengok balik. Okey? Cuba tengok balik. Kita tengok balik. Okey, murid-murid. Selain daripada teknik penyu, murid-murid, cuba murid-murid tengok yang cikgu bulatkan dekat skrin tu. Nampak tak cikgu bulatkan tu? Cara satu tu. Nampak. Murid-murid, selain daripada teknik penyu, kita boleh juga gunakan teknik gandaan. Teknik gandaan untuk menyelesaikan soalan dan mendapatkan jawapan yang kita nak. Jawapannya 54 kan? Sama tak jawapan dia 54 tu? Nampak tak tu? Nampak tak jawapan 54 juga tu? Nampak tak? Dia gunakan teknik gandaan. Gandaan secara bahagi, operasi bahagi, kemudian dia gunakan teknik gandaan darab. Gandaan tu darab lah nak belajar tak teknik ni? Nak tak? Nak belajar tak teknik ni? Hello, nak tak? Nak. Kalau nak, nanti hari Selasa cikgu akan terangkan pula teknik gandaan ini. Okey, cikgu akan terangkan. Sebenarnya bukan kata nak atau tak nak. Awak tak nak pun cikgu kena terangkan. Cikgu nak terangkan kepada awak. Kerana apa? Ini adalah ilmu. Okey, ini adalah ilmu. Sekali saja awak belajar, sekali je awak dengar, sekali awak lihat, insya-Allah kalau betul-betul awak faham, awak yakin dengan apa yang awak tengok tu, dia akan ingat sampai bila-bila. Oh, saya pernah belajar teknik penyu dengan teknik Semi. Oh, teknik gandaan. Bila awak buat soalan esok-esok, soalan ni boleh gunakan teknik penyu lah. Awak buat soalan-soalan lain, soalan saya boleh gunakan teknik gandaan lah. Benda tu akan datang sendiri. Kerana apa? Sebab pernah tersimpan dalam kepala otak kita. Dah pernah tersimpan dalam minda kita. Dia akan keluar sendiri bila awak dah selesaikan soalan matematik. Soalan macam boleh guna je teknik gandaan. Jadi sebab tu cikgu akan ajar benda ni. Cikgu akan terangkan. Okey. Baik, itu saja. Nanti kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey. Terima kasih murid-murid. Cikgu tak ada kerja sekolah ke? Tak ada. Hari ni tak ada. Okey, nanti video dah siap, tengok balik rakaman tu. Tengok balik, fahamkan balik. Pengenalan awal tentang teknik penyu. Teknik gandaan pada kelas seterusnya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Kita jumpa pada hari Selasa nanti dengan teknik gandaan. Soalan yang sama macam tadi tapi gunakan teknik gandaan pula. Okey, terima kasih semua. Bye. Ada berapa orang lagi ni kita? Wazif dah masuk.